Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak boleh buka buku teks awak muka surat 110. Siapa nak baca doa dulu pagi ni? Siapa nak tolong baca doa? Angkat tangan seorang. Siapa tolong baca doa? Kita aminkan sama-sama. Tak ada yang nak angkat tangan. Siapa boleh tolong baca doa? Ustaz ada orang yang Ustaz nak suruh. Okey, Hasya Dafina baca doa. Yang lain aminkan Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wansyur alaina in hozai rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih Hasya Dafina. Terima kasih, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, anak-anak yang dikasihi sekalian. Kita tengok buku teks. Ustaz akan buka buku teks dekat sini. Anak boleh tengok kejap lagi. Sabar ya. Okey. Okey, nampak buku teks Kalau nampak, boleh tak tolong bagi tahu Ustaz? Nampak tak? Nampak Nampak. Alhamdulillah. Okey, nampak Alhamdulillah. Okey anak-anak sekalian. Minggu lepas kita dah belajar tentang sifat tabligh. Tabligh ni maksudnya apa? Tabligh ni menyampaikan. Iaitulah ini sifat wajib bagi Nabi. Minggu lepas Ustaz bagi video sifat-sifat Nabi. Antaranya diberitahu sifat Nabi ni adalah menyampaikan. Apa yang Nabi sampaikan? Nabi menyampaikan ajaran Islam, wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Lalu wahyu itulah mesti disampaikan kepada manusia. Okey, Ustaz nak kita tengok satu persatu pada muka surat 110 itu. Dia sebut beberapa perkara berkaitan dengan sifat tabligh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula muka surat 110 kita tengok. Ustaz dah sebut minggu lepas. Mula-mula dakwah Nabi ni anak-anak dengar. Nabi sampaikan secara rahsia. Nabi sampaikan secara rahsia kepada orang-orang yang dekat dengan Nabi. Ingat lagi tak siapa orang pertama yang masuk Islam? Lepas Nabi terima wahyu dekat Gua Hira, Nabi balik dalam keadaan takut, menggigil. Orang yang pertama memeluk Islam siapa? Siapa? Ya, bagus Hadif. Khadijah. Dia orang pertama. Khadijah ni siapa? Syamiah. Ingat tak Khadijah ni siapa? Syamiah. Khadijah ni siapa Syamiah? Nabi. Ya, bagus. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu, lepas Khadijah, Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Talib, kemudian Zaid bin Harithah, orang-orang yang dekat dengan Nabi lah. Orang-orang yang merupakan keluarga Nabi dan sahabat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dakwah secara senyap-senyap ni berlaku. Berlaku selama 3 tahun. 3 tahun. Berapa tahun anak-anak dakwah senyap-senyap ni berlaku? Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Orang Mekah tak tahu. Hanya orang-orang tertentu sahaja yang tahu Nabi menyampaikan Islam. Lalu berlakulah kemudian selepas 3 tahun Nabi diperintahkan. Allah perintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terang. Jangan lagi sembunyi-sembunyi. Sampaikan Islam secara terang. Maka Nabi pun mengumpulkan orang-orang Mekah di Bukit Safa. Bukit Safa lah. Ini yang ditulis dekat situ. Peristiwa di Bukit Safa. Siapa boleh bacakan? Kita tengok dekat sini. Siapa boleh bacakan peristiwa di Bukit Safa ni? Nabi naik ke Bukit Safa ni. Ustaz nak seorang tolong bacakan. Boleh tak? Siapa nak bacakan? Adif. Kejap. Okey, Adif baca dulu. Lepas ni Adif kena rehat kejap. Bagi kawan-kawan. Okey, Adif baca ni. Nabi Muhammad. Okey, baca ni. Nabi Muhammad naik ke Bukit Safa meneru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, bagus. Nabi naik dekat Mekah ni, dia ada satu bukit, nama dia Bukit Safa. Ya, Adif tutup mic ni. Nabi naik ke Bukit Safa, Nabi kumpulkan orang Mekah, Nabi bagi tahu bahawa aku adalah Rasulullah. Aku diperintahkan untuk mengajak kamu meninggalkan menyembah berhala. Orang Mekah sebelum Islam mereka sembah patung. Meninggalkan menyembah berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kotor, yang keji, makanan-makanan yang haram, tinggalkan, hanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi nak seru ni benda baik, tetapi orang Mekah dalam keadaan marah. Kaum musyrikin marah, mereka mencaci, menghina, memulau Nabi SAW. Bahkan orang yang mula-mula melawan Nabi bukan orang lain. Pakcik Nabi sendiri. Pakcik Nabi sendiri namanya Abu Lahab. Siapa nama dia? Siapa nama dia? Abu Lahab. Abu Lahab ni nama dia ada dalam Quran. Kita sebut setiap kali kita baca surah Al-Masad. Siapa boleh ingat surah apa yang ada sebut nama Abu Lahab? Surah apa? Yang kita baca tabbat yada abi lahabi wa tab. Tu. Surah tu. Surah tu nama dia surah Al-Masad. Al-Masad ataupun Al-Lahab. Ya, Al-Lahab ataupun Al-Masad. Bolehlah. Okey. Dalam surah tu Allah balas kejahatan Abu Lahab yang menghina Nabi. Bahkan Abu Lahab ni anak-anak bukan dia saja jahat. Isteri dia pun jahat. Isteri dia namanya Ummu Jamil. Isteri dia apa kerja setiap pagi dia ambil ranting-ranting yang ada duri, dia tabur dekat depan pintu rumah Nabi SAW. Supaya bila Nabi jalan, Nabi terpijak duri tu. Dia ambil najis binatang, tabur dekat depan rumah Nabi. Supaya Nabi terpijak najis tu. Ini isteri Abu Lahab. Nama dia Ummu Jamil. Nama dia Ummu Jamil. Ummu Jamil ni isteri Abu Lahab. Dia pun Allah sebut juga dalam Al-Quran. Allah bagi tahu Ummu Jamil ni nanti di akhirat dia akan jadi pembawa kayu api. Dia yang akan bawa kayu bakar untuk bakar suami dia lah dalam neraka. Okey. Orang Mekah lawan. Mereka tak terima dakwah Nabi. Tetapi Nabi ni sentiasa sabar. Tengok di situ tulis tindakan Nabi sentiasa bersabar. Agak-agak kalau kita ni boleh tak kita nak sabar? Kita ajak orang buat baik, orang balas kita dengan jahat. Kadang-kadang kita tak sabar kan. Orang ejek kita pun kita tak sabar. Tapi Nabi bersabar. Nabi rancang, Nabi fikir macam mana nak ajak orang Mekah. Nabi sayang pada mereka, Nabi nak selamatkan mereka daripada api neraka. Okey. Kemudian itu cerita di Bukit Safa. Cuba tengok poin yang ketiga. Peristiwa di Taif. Peristiwa di Taif. Peristiwa di Taif, muka surat 111. 111 tu kan? Okey, siapa boleh bacakan? Semasa di Taif, siapa nak bacakan? Siapa boleh baca Siapa nak baca? Adi berehat sekejap. Baju biru ni ala nama dia. Ustaz dah lupa dah. Siapa nak baca? Tak ada nak baca. Alamak, tak ada nak baca. Okey, awak ada buku teks tak? Ada buku teks tak dekat awak? Ada? Okey, tak apa lah. Siapa nak baca? Ada. Okey, dekat kilometer. Jauh yang tak 90 kilometer. Dengar tak? Okey. 90 kilometer Taif ni daripada Mekah. Nabi pergi ke Taif berjalan kaki. Nabi jalan kaki semata-mata nak ajak orang Taif masuk Islam. Nak ajak orang Taif masuk Islam. 90 kilometer jauh Nabi jalan. Tetapi bila Nabi sampai
di Mekah, sampai di Taif, orang Taif pun tak terima dakwah Nabi. Mereka baling batu. Mereka ejek Nabi sehingga kaki Nabi ni berdarah-darah. Baling batu pada Nabi sehingga kaki Nabi berdarah. Sehingga anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah ni, terpaksa jadi benteng. Dia tahan badan dia supaya Nabi tak terkena batu yang dibaling. Tapi batu tetap kena pada Nabi sehingga berdarah kaki Nabi SAW. Tapi Nabi tak balas. Bahkan malaikat datang pada Nabi. Malaikat yang jaga gunung. Malaikat gunung datang jumpa Nabi, ya Muhammad, kalau engkau nak, aku boleh angkatkan bukit ini, aku hempaskan ke atas orang Taif. Kalau engkau nak. Kalau kita kan, kalau ustaz lah kan, mungkin ustaz kata kau angkatkan bukit ni, hempas kuat-kuat, biar mati semua. Tapi Nabi tak. Nabi kata jangan, biarlah mereka, sungguhnya mereka ni tak tahu, aku doakan supaya satu hari nanti mereka dapat hidayah. Ini Nabi. Sabarnya Nabi SAW. Orang baling batu, Nabi tak balas. Kita kalau orang baling batu, kat kita, agak-agak kita diam je. Lagi besar batu kita ambil kan. Orang baling batu kecil, batu besar kita ambil balik. Tapi inilah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tak balas. Orang kutuk Nabi, caci Nabi, Nabi tak balas. Orang buat perkara kasar, baling batu kepada Nabi, letak duri di atas jalan-jalan yang Nabi lalu, pun Nabi tak balas. Tetapi Nabi SAW semakin cekal, Nabi sabar. Akhirnya Allah berikan kemenangan kepada Nabi, orang semua masuk Islam kemudiannya di hujung dakwah Nabi. Okay? Itu yang ketiga. Yang keempat, cara Nabi berdakwah. Tadi dekat Bukit Safa. Yang kedua, Nabi pergi ke Taif. Yang keempat, dia nak tunjuk bagaimana Nabi ni menyampaikan. Nabi tulis surat. Nabi menulis surat dekat sini. Nabi menulis surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara. Seperti Raja Rom, Raja Habsyah, ni semua negara-negara ni. Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir contohnya kan. Nabi tulis surat, ajak mereka masuk Islam. Ada yang terima dan ada yang menolak lah. Ada yang terima dan ada yang tolak. Okay? Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, kita tengok 4 kepentingan. Kita tengok bawah tu, dekat buku teks awak tu, 110, sambung ke 111. 4 kepentingan Nabi bersifat tabligh. Irfan Jihadi. Mana Irfan Jihadi? Okay, baca Irfan Jihadi, kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Yang pertama. Kepentingan Nabi Muhammad, ajaran Islam tersebar luas. Bagus, tersebar luas. Sekali lagi, ajaran Islam tersebar luas. Ajaran Islam tersebar luas. Okey, bagus. Nampak? Kerana Nabi sampaikan Islam lah, Islam sampai kepada kita hari ni. Kita ni, Malaysia ni kan jauh dengan Mekah. Tapi bila Nabi menyampaikan, kemudian bila Nabi tak ada, para sahabat Nabi menyampaikan, Islam tersebar luas. Kita yang dekat Malaysia ni pun dah dapat ajaran Islam. Lahir-lahir dah Islam. Bukan lagi orang yang menyembah berhala. Bukan lagi orang yang menyembah pokok. Bukan lagi orang yang menyembah benda-benda yang tak layak untuk disembah. Itu yang pertama. Ajaran Islam tersebar luas. Itu kepentingan. Pentingnya Nabi menyampaikan dakwah Islam ataupun Nabi menyampaikan apa yang diwahyukan kepada Nabi dengan sifat tabligh. Okey, yang kedua. Ustaz nak cuba. Tadi 3 gambar. Ni 3 beta pula. Siapa 3 beta sini? Mana 3 beta? Siapa 3 beta angkat tangan? Ada tak 3 beta? Ustaz nak dengar suara. Ada tak 3 beta? Siapa nama abang ni? Baju putih lah. Ustaz tak ingat nama lah. Baju putih ni. Musalmah. Nama awak siapa? Ashraf. Ashraf. Awak Ashraf Samsudin bukan? Ashraf Samsudin Betul? Betul. Okey, Ashraf boleh baca Ashraf nombor 2. Boleh baca tak? Semakin banyak
meninggalkan penyembahan berhala. Okey. Roshaidi. Okey, terima kasih. Terima kasih Ashraf. Roshaidi. Tengok sini. Okey, Roshaidi. Baca pula Roshaidi nombor 2. Ulang Roshaidi. 3 beta kan Roshaidi? Hilang Roshaidi. Semakin apa? Nombor 2. Makin apa? Nombor 2. Kepentingan Nabi bersifat tabligh. Bawah tu, bawah. Muka surat 110 bawah tu. Nombor 2. Semakin banyak banyak okey. Penyembahan berhala. Bagus Roshaidi, bagus. Ni Roshaidi bagus. Okey, Ashraf pun bagus. Ashraf pun bagus. Okey. Apa maksud berhala? Siapa tahu berhala? Berhala tu apa? Berhala tu apa? Patung. Ya. Nak tahu sebelum Islam menang, sebelum orang Islam berjaya membuka kota Mekah, di keliling Kaabah tu ada lebih daripada 360 patung. Patung berhala yang mereka sembah lah. Mereka sembelih binatang bagi kat patung. Mereka ambil kurma, buah-buahan bagi dekat patung. Agak-agak patung boleh makan? Tak boleh makan kan. Tetapi inilah yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah. Okay, yang pertama, ajaran Islam tersebar luas. Yang kedua, semakin banyak orang meninggalkan penyembahan berhala. Yang ketiga, siapa boleh baca? Ustaz nak Fauza Kamila. Fauza, cepat Fauza. Hilang Fauza. Fauza? Oh, Fauza. Tak dengar? Okey, tak apa. Siapa boleh baca? Fauza boleh, Fauza? Buka mic Fauza. Okey. Mulia tu. Mulia diamalkan dalam kehidupan. Ya, okey. Akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Okey, siapa boleh bagi tahu Ustaz satu contoh akhlak mulia Nabi semasa menyampaikan Islam? Satu contoh. Ain, apa Ain? Contoh akhlak mulia Nabi Ain. Satu je. Nabi ni apa? Bersifat apa? Bersifat apa? Jujur. Nabi jujur. Okey. Selain daripada tu, orang ejek Nabi, orang baling Nabi batu, Nabi sifat apa? Nabi bersifat sabar. Bagus. Sabar, bagus. Itu akhlak mulia Nabi. Dan dengan akhlak Nabi itulah akhirnya orang rasa sayang dan hormat kepada Nabi. Okey, akhlak mulia diamalkan. Okey, yang keempat. Siapa nak baca? Adi Mukri. Baru nampak Adi Mukri. Jumpa tak Adi Mukri? Muka surat 111. Jumpa. Nombor 4 bawah. Baginda berdakwah dengan penulis. Bukan 4 tu. 4 yang bawah lagi. Yang 4 kepentingan tu. Kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Amalan jahiliyah seperti menilik nasib. Dihapuskan.
Dihapuskan. Bagus. Okey Adi, bagus. Bagus. Amalan jahiliah. Okey, banyak amalan jahiliah Tilik nasib. Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Satu contoh amalan jahiliah. Okey. Ustaz tanya awak jawab Muhammad. Muhammad. Oh, Muhammad. Dengar tak? Muhammad dengar? Muhammad dengar tak? Jauh. Okey. Siapa dekat sini ada adik perempuan? Adik perempuan. Cuba angkat tangan. Siapa ada adik perempuan? Okey. Adik perempuan Bagus. Awak pun perempuan kan? Yang lelaki lah ada adik perempuan. Yang perempuan kan? Arab jahiliah sebelum Islam, kalau mereka dapat anak perempuan, dapat baby perempuan, isteri mereka bersalin, dapat anak perempuan, mereka akan buat apa tahu? Mereka bukan buat kenduri macam kita. Tak. Mereka akan ambil anak tu, terus gali lubang, masuk dalam tanah, timbus. Bunuh anak tu. Sebab pada pandangan mereka, anak perempuan ni menyusahkan. Tahu? Ini Arab jahiliah lah. Amalan mereka. Mereka bunuh anak perempuan. Kalau dapat anak lelaki, mereka suka. Tapi kalau dapat anak perempuan, mereka bunuh. Ini salah. Islam tak benar kan? Sebab anak lelaki ke anak perempuan ke, dua-dua manusia. Perlu kita jaga, perlu kita sayang. Tapi inilah amalan jahiliah. Selain daripada tu, mereka juga buat macam-macam lagi lah. Minum arak, menilik nasib ni salah satulah. Okey, baik. Seterusnya dia kata rumusan dia. Okey, rumusan. Siapa nak baca rumusan? Rumusan dalam petak kuning tu. Rumusan dalam petak kuning kecil dekat ujung tu. Adif rehat dulu. Siapa yang belum baca? Ni tudung oranye ni. Mana Amna Safwa? Amna Safwa baca Amna. Rumusan Amna. Amna hilang. Okey, siapa boleh baca? Amna tak dengar lah. Okey. Ain, baca Ain. Okey, Ain, rumusan kecil tu. 111. Yang kecil dekat hujung tu. 111 rumusan kecil dekat ujung tu. Tak dengar Ain. Kita sebagai umat Islam tu. Jumpa tak? Kita sebagai umat Islam Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, okey. Hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan. Okey, bagus. Okey, bagus. Ini kesimpulan dia lah. Okey, kalau bukan kerana Nabi sampaikan Islam, maka kita tak akan dapat Islam. Kalau kita tak dapat Islam, mati besok di mana tempat kita? Agak-agak orang yang mati tanpa beriman kepada Allah, kat mana tempat dia? Siapa boleh buat? Kat mana tempat dia? Neraka. Ya, kerana Nabi menyampaikan Islam lah. Nabi cuba menyelamatkan kita daripada neraka. Okey, baik. Nabi cuba selamatkan kita daripada neraka. Kemudian, kejap nak putus. Sekejap. Okey, kemudian okey. Nampak tak muka Ustaz? Okey, nampak Ustaz tak? Tak nampak Okey, nampak tak? Nampak Okey, baik. Kemudian
Dia kata Nabi SAW menyampaikan dakwah pada kita, lalu kita selamat. Maka sekarang tugas kita untuk selamatkan orang lain pula. Siapa ada kenal kawan-kawan yang bukan Islam? Ada tak kenal orang bukan Islam? Ada kan? Keliling kita keliling kita ramai orang yang belum Islam. Jadi tugas kita belajar rajin-rajin sekarang, jadi orang yang berilmu, jadi orang Islam yang baik. Kemudian kitalah yang kena menyampaikan Islam kepada orang lain. Okey anak-anak sekalian, cuba kita ulang balik pelajaran kita yang minggu lepas lagi. 108, buka 108. 108, cuba buka. Dah, okey. Tengok 108. Dia terangkan sifat tabligh. Siapa boleh bagi tahu Ustaz, apa maksud tabligh? Apa maksud tabligh? Menyampaikan. Ya, menyampaikan. Apa yang Nabi sampaikan? Jawab. Ustaz tanya jawab. Siapa-siapa pun boleh jawab. Apa yang disuruh sampaikan? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Wahyu tu maksudnya ajaran apa? Ajaran Islam. Bagus. Okey. Kemudian siapa yang suruh kita menyampaikan ni? Siapa yang menyuruh kita menyampaikan? Nabi Muhammad dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Minggu lepas Ustaz ada bagi video tentang sifat-sifat Nabi. Ada berapa sifat Nabi? 4. Ada 4. Bagus. Yang pertama apa? Sidik. Bagus. Yang kedua? Amanah. Yang ketiga? Jujur. Tabligh. Okey, tabligh menyampaikan. Sidik tu apa maksud dia? Sidik tu benar, jujur. Amanah, jujurlah. Tabligh menyampaikan. Yang terakhir, yang keempat apa? Fatonah maksudnya bijaksana. Bijaksana. Okey, baik anak-anak. Ini 4 sifat Nabi. Okey, Ustaz nak bagi tahu satu, terlupa nak bagi tahu. Waktu Nabi menyampaikan dakwah secara rahsia, di mana tempat Nabi berdakwah? Ustaz sebut tadi kan, Nabi berdakwah secara rahsia. Berapa tahun secara rahsia? Siapa ingat? 3 tahun. Ya, 3 tahun. Di manakah tempat Nabi menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi tadi? Siapa boleh bagi tahu? Okey, Nabi berdakwah secara sembunyi di sebuah tempat. Nama tempat tu rumah seorang sahabat Nabi. Nama dia rumah Al-Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam, cuba sebut. Al-Arqam bin Abil Arqam. Okey. Al-Arqam. Saya tulis nama dia dekat chat ni. Saya tulis nama dia dekat chat. Sekejap Ustaz. Nama dia dekat chat. Al-Arqam bin Abil Arqam. Ustaz tulis Al-Arqam. Tunggu sekejap. Saya awak tahu bin Abi Al-Arqam. Okey, tengok dekat chat tu Ustaz ada tulis tu Al-Arqam bin Abil Arqam. Inilah rumah sahabat yang Nabi menyampaikan dakwah secara senyap. Berapa tahun tadi Ustaz sebut? 3 tahun lah. 3 tahun. Kemudian barulah Nabi berdakwah secara terang selama 10 tahun lagi. Okey, 10 tahun. Okey, baik anak-anak sekalian, itu pelajaran kita hari ini, iaitu tentang sifat tabligh Nabi dan beberapa peristiwa besarlah yang menunjukkan Nabi ni menyampaikan Islam. Okey, tindakan seterusnya Ustaz nak nanti awak jawab kuisis yang Ustaz akan bagi link dalam grup. Boleh? Boleh.
Boleh? Boleh. Okey. Okey, kalau boleh. Boleh. Okey, kalau boleh semua buka kamera. Semua buka kamera. Semua buka kamera. Okey. Ustaz ambil gambar tak nampak ada lagi. Aisyah Umaira tak buka kamera. Okey. Senyum. 1 2. Siapa lagi tak ada? Aisyah Umaira tak ada. Aziz Aiman. Okey. Oh, Nur Kiki nama dia. Okey, Rozaini dah. Siapa seorang lagi? Aisyah Umaira tak buka kamera. Okey, tak apa. Okey, Seria. Oh, awak dalam kereta Ni Zanaria ni. Siapa nama Syahida tu? Syakina. Okey, 1 2 1 2. Okey. Gaya bebas. 1 2. Okey. Sekejap. Okey, anak-anak yang dikasihi sekalian, terima kasih kerana bersama dengan saya. Ustaz akan bagi link dalam grup Bagi dalam grup, nanti kita jumpa lagi. Okey. Terima kasih semua. Aziz, semua Rozaini, Adi Mukri, Ain, Damia. Ya, terima kasih semua. Ni Amam, Zamil. Sama-sama Iman, Arisa, nampak hujung tudung dia Azhar. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Asya Dapina, terima kasih. Okey, terima kasih juga. Fauza, Adif, Erman Shah ni siapa? Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, nanti Ustaz bagi dalam grup ya. Sama-sama. Okey. Syamia, terima kasih Syamia. Sama. Ibu adik Nisa Aisyah malu. Tak apa Aisyah, tak apa. Okey. Terima kasih. Tak apa, yang tak dapat nanti Ustaz akan postkan dalam grup. Okey. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.